Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kelas tambahan UPKK 2020 dan tahun 2021 untuk subjek Jawi. Hari ini kita akan ulang kaji balik tentang kata pinjaman bahasa Inggeris dan kata pinjaman bahasa Arab. Okey, apa itu kata pinjaman bahasa Inggeris? Iaitu perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan atau diserap ke dalam bahasa Melayu. Okey, ada beberapa cara untuk kita mengeja pinjaman bahasa Inggeris. Ada 4 cara yang Ustazah berikan. Okey, yang pertama, huruf K suku kata akhir padanan dengan huruf kaf. Okey, dekat suku kata akhir, dia ada satu suku kata dekat sini. Cek, kek, klinik, subjek. Okey, untuk satu suku kata dekat akhir dia menggunakan huruf K. Apabila kita nak eja dalam Jawi, untuk pinjaman bahasa Inggeris akan menjadi huruf kaf. Okey, K menjadi huruf kaf. Okey, ini adalah perkataan-perkataannya lah. Cek, kek, klinik, subjek. Okey, biasa kita sebut subjek untuk bahasa Inggeris, tapi sebenarnya untuk bahasa Melayu baku kita akan sebut subjek. Okey. Macam inilah eja dia. Okey. Kita akan menggunakan K tersebut menjadi kaf. Seterusnya nombor 2, dieja mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Okey, bas, van. Okey, untuk bas dan van ini Ustazah nak terang kenapa bila dalam Jawi kita eja tak ada alif dekat tengah-tengah tu. Okey. Untuk para pelajar faham, okey, dekat sini Ustazah dah buat di bawah ni. Ustazah terang, okey, B jadi konsonan kan? B adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal. Manakala S adalah huruf konsonan. Apabila dalam satu suku kata ada K, V, K dan vokal dekat tengah-tengah A, okey, untuk vokal di tengah-tengah adalah A, maka kita perlu buang dia untuk ejaan Jawi. Okey, kita perlu buang untuk ejaan Jawi, kita eja huruf yang tinggal sahaja iaitu B dan S. B jadi ba, S jadi sin. Okey. Macam tu juga dengan van. Okey. Van. Okey, van. V huruf konsonan, A huruf vokal, A, N huruf konsonan. Dia jadi A, vokal di tengah-tengah kita buang. V akan jadi va, huruf va dan N jadi huruf nun. Okey, van. Okey, ni untuk bas dan van. Kaedah kedua lagi, iaitu antara perkataannya adalah virus. Okey, biasa kita sebut virus, itu adalah dalam bahasa Inggeris. Untuk bahasa Melayu baku kita akan sebut virus. Okey. Seterusnya planet. Okey, planet. Yang ketiga adalah dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja terpisah sekiranya boleh membentuk satu suku kata Melayu jati. Okey. Ustazah ringkaskan untuk pelajar faham. Okey. Untuk kalau bahasa Melayu, untuk bahasa Melayu ni, okey, kat sini dia ada huruf konsonan. Betul? Ada huruf konsonan K dan S. Okey. K dan S adalah huruf konsonan. Apabila kita tukar dalam Jawi, untuk ejaan Melayu kita tak payah pisahkan. Untuk ejaan Jawi kita perlu pisahkan K dan S untuk konsonan akhir. Okey, konsonan akhir sahaja dalam satu suku kata kita pisahkan. Kalau kita tak pisahkan dia akan jadi satu perkataan Melayu jati. Okey. Teks. Okey, buku teks tu kan? Teks. Okey. Teks, sains, X-ray, golf. Okey. Kita perlu pisahkan. Okey, macam ni. Kaf dengan sin, nun dengan sin, kaf dengan sin. Okey. X-ray. Kita eja dulu huruf X tersebut. X. Kita eja dalam Jawi. X. Ray. Okey. Ray ni macam tadi lah. Macam bas dengan van tadi.
Okey, consonant, vokal, consonant. A di tengah-tengah kita perlu buang. Okey, tinggal ra dan ya, X-ray. Seterusnya gof. Okey, gof, lam dengan fa. Okey, kita perlu pisahkan. Ini antara perkataannya lah. Okey, yang keempat, yang terakhir adalah dua huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja bersambung sekiranya tidak membentuk suku kata jati Melayu. Okey, kalau macam ni pula, perkataan ni di huruf konsonan juga dekat akhir suku kata tetapi bersambung. Okey, contoh dia bank dengan zinc. Okey, ini kita akan eja mengikut sebutan bahasa Melayu baku. Okey, untuk Jawi lah, kita eja sebutan bahasa Melayu baku. Okey, sebut dia kan bank. Sepatutnya kalau sebutan dia bank, B-A-N-G-K. Jadi NG tu jadi nga. Sebab itulah dia tak jadi N. Okey, kita eja ikut sebutan bank. Zinc. Okey, dia ada NG. Bank ini macam tadilah. KVK. Okey. Apabila vokal di tengah-tengah adalah A, maka kita tak perlu EC. Okey. Selesai untuk kata pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya, Ustazah akan terang tentang kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang dipinjam dan digunakan di dalam penggunaan bahasa Melayu. Okey, dekat dalam pinjaman bahasa Arab dia ada dua bahagian iaitu istilah agama. Yang pertama, okey, untuk istilah agama ni dia ada beberapa kaedah ejaan untuk kita eja dalam Jawi. Okey, istilah agama ni adalah kata pinjaman bahasa Arab yang tergolong sebagai istilah keagamaan atau yang berkaitan dengan aktiviti agama Islam. Untuk istilah agama ni biasanya kita kekalkan ejaan asal bahasa Arab tersebut. Okey, yang pertama, cara mengeja dia adalah huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis sejajar. Okey, contoh dia doa, ulama, istinja, qada. Okey, tengok. Hamzah dekat akhir tu tulis sejajar. Okey, tak perlu dekat atas ke dekat tengah ke, kita tulis sejajar. Okey. Perlu ingat cara ejaan ni sebab ini adalah ejaan asal. Kita tak boleh ubah. Okey, antaranya lagi adalah insya, imla dan juzuk. Okey, huruf hamzah sejajar. Okey, kedua, cara eja dia adalah huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Okey. T untuk Rumi ni apabila tukar kepada Jawi untuk istilah agama, pinjaman bahasa Arab, dia akan menjadi ta marbutah. Dia tak jadi ta maftuhah. Okey, untuk istilah agama dia jadi ta marbutah. Zakat, kiblat, solat, kiamat. Okey, ini antara perkataannya lah. Okey. Yang ketiga, istilah agama yang dikekalkan ejaan asal dia. Biasanya ada dalam, perkataan ni ada dalam Al-Quran lah. Kebiasaannya. Okey, antara perkataannya adalah halal, tayamum, fardu, Al-Quran, masjid. Okey, ini adalah perkataan yang kita tak boleh ubah ejaan dia. Okey, kita tak boleh ubah ejaan dia. Macam contohnya masjid. Kita tak boleh tiba-tiba kita tambah ya ke, tambah alif ke, tak boleh. Okey, sebab ini adalah ejaan asal dia. Okey. Yang keempat, mempunyai alif lam ta'arif, tanda sempang tidak perlu digunakan untuk ejaan Jawi. Okey, contoh dia Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Alim. Okey, bila kita eja dalam Jawi, kita perlu adalah alif lam tu. Okey. Jadi, tapi kita tak perlu tulis sempang. Okey, sebab macam bahasa Melayu kita tulis sempang. Untuk Jawi kita tak perlu isi sempang. Okey, Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Alim. Antara contohnya lah. Okey, yang kelima, kata dasar yang berakhir dengan alif maksurah atau dalam Jawi kita sebut huruf tersebut adalah huruf ya. Okey, contoh dia Musa, Nabi Musa, fatwa, taqwa. Dia ada A dekat akhir dia kan. Untuk bahasa Arab dia akan eja jadi alif maksurah. Alif maksurah tu adalah huruf ya. Okey ni.
ya yang tak ada titik tu. Itu adalah alif maksurah ataupun huruf ya. Okey, ni ejaan istilah agama. Okey, yang tadi istilah agama untuk pinjaman bahasa Arab. Ini adalah perkataan bahasa Arab yang sudah terserat dalam bahasa Melayu, dieja dalam Jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Kita eja mengikut sebutan bahasa Melayu. Okey. Biasanya akan tambahlah huruf vokal. Okey. Contoh dia macam umur, hikmah, rakyat, akibat, lazat, umat, umur, hamil, kertas, rukun, zalim, zikir. Okey. Ini adalah antara perkataannya lah yang telah diserap dalam bahasa Melayu. Kita mengeja ikut bahasa Melayu. Okey. Maaf saya tak perasan tadi ada perkataan yang sama umur. Okey. Selesailah untuk pelajaran kita hari ini tentang pinjaman bahasa Arab dan pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Apabila ada tentang untuk kita rumikan atau jauhikan, kita perlu tentukan dululah perkataan tersebut dia adalah pinjaman bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, ataupun dia Melayu jati. Baru kita boleh eja perkataan tersebut. Okey. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.